Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen cerita misteri seram dan juga sejarah. Kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Legenda Ayam Sakti Nunuk Ragang. Ketahui mitos asal-usul kaum Kedazan Dusun di Sabah. Kita mulakan cerita begini. Legenda Ayam Jantan Sakti Nunuk Ragang. Permulaan Kedazan Dusun Sabah. Menurut bahasa dusun, perkataan nunuk bermaksud pokok kayu ara atau nama saintifiknya Ficus sycomorus. Manakala ragang pula diambil dari perkataan aragang yang bermaksud warna merah. Jadi nunuk ragang membawa maksud sepohon pokok ara yang berwarna merah. Sesuai dengan pengertian namanya sahaja, sudah tentu ada jalan cerita yang berkait rapat dengan mitos asal-usul keturunan masyarakat Kadazan Dusun, yang juga merupakan kaum terbesar di Sabah. Berdasarkan cerita masyarakat Kadazan Dusun Sabah, pohon arak merah yang besar ini dikatakan ajaib kerana binatang-binatang yang menjadikan pohon ini tempat habitat mereka dikatakan mempunyai saiz yang besar-besar. Di antaranya adalah seekor ayam jantan yang gergasi yang saiznya sebesar seekor kerbau. Ayam jantan tersebut merupakan raja kepada segala binatang di Nunuk Ragang. Ayam jantan gergasi tersebut bukan calang-calang ayam, kerana caranya mengorek tanah untuk mencari makanan dengan cara yang gagah mengorek tanah. Rupa-rupanya ayam jantan tersebut tengah mencari seorang pemuda yang kacak. Walaupun sudah muncul manusia pertama, si ayam jantan masih lagi tidak berhenti. Malah dia terus menjalankan kerjanya sehingga menjelmalah pula manusia kedua, yaitu seorang gadis yang cantik jelita. Oleh kerana tiada lagi manusia yang wujud ketika itu, dikatakan ayam jantan tersebut telah mengambil kedua-dua orang manusia ini menjadi anak angkatnya. Ayam jantan tersebut telah mengambil kedua-dua manusia yang dijumpainya menjadi anak angkatnya. Diajarkannya kedua-dua manusia tersebut tentang cara hidup di hutan, dan akhirnya apabila meningkat dewasa, pemuda dan gadis tersebut membentuk keluarganya sendiri sehingga melahirkan generasi yang ramai. Dari situlah kawasan Nunuk Ragang mempunyai ramai populasi. Setelah ramai populasi di Nunuk Ragang itu, si ayam jantan telah melantik si pemuda sebagai penghulu ragang. Semakin makmur di bawah pemimpin si pemuda ini, wilayah Nunuk Ragang semakin aman makmur, dan lokasi tempat tersebut yang strategik kerana berdekatan dengan sungai-sungai, maka Nunuk Ragang menjadi lebih harmoni. Penduduk di Nunuk Ragang pula belajar untuk bercucuk tanam meneroka sungai-sungai yang berdekatan, dan ianya telah menjadi sumber rezeki mereka. Pada suatu hari, kedamaian penduduk Nunuk Ragang mula tergugat apabila pada suatu wabak yang dikenali Ragang T, atau boleh dikenali sebagai wabak tahi merah. Disebabkan wabak tersebut, penduduk di Nunuk Ragang mula dilanda wabak ini berpanjangan, malah ada yang meragut nyawa mereka. Segala hasil tanaman yang telah diusahakan penduduk di sini juga semakin berkurangan. Hasil-hasil sungai, yaitu ikan-ikan, juga turut mati, sehinggalah tiada lagi sumber makanan bagi penduduk di sana. Oleh kerana wabak Ragang T tersebut, ramailah penduduk Nunuk Ragang mula berpindah di seluruh pelusuk Sabah mencari kediaman yang lebih sesuai. Namun, turut ada saki-baki orang Nunuk Ragang yang tidak mahu berpindah. Mereka mencuba sedaya upaya untuk hidup di kawasan tersebut dengan sebaik mungkin. Satu hari diceritakan ada sebahagian daripada mereka telah cuba menanam padi kerana itulah musimnya.
Dan ketika sedang asyik dengan kerja-kerja mereka pada masa itu, mereka mendengar seperti ada suara manusia memanggil mereka dari dalam tanah. Hal yang menggemparkan itu telah diberitahu penghulu mereka dengan arahan penghulu mereka cuba untuk mengorek tanah di kawasan mereka mendengar suara manusia dan akhirnya mereka dapat melihat kelibat manusia-manusia bawah tanah tersebut. Penghulu tersebut menggelar mereka sebagai orang bawah tanah dan orang Nunuk Ragang pula gembira inilah memperolehi tali persahabatan bersama mereka. Namun orang bawah tanah berpandangan spektikal terhadap orang Nunuk Ragang kerana mereka telah tercemar dengan ragang tih. Penghulu pula mengambil keputusan untuk tidak mengeruhkan lagi keadaan dengan meninggalkan lubang orang bawah tanah. Orang bawah tanah pula sangatlah membenci orang Nunuk Ragang dan mereka telah mencuba untuk keluar dari tanah tersebut untuk membunuh warga Nunuk Ragang. Orang bawah tanah dikatakan tinggal di bawah tanah kerana mereka telah disumpah. Dewa tanah menghukum mereka kerana ianya merupakan satu hukuman. Dikatakan ketika mereka tinggal di atas tanah, mereka merupakan antara manusia yang sentiasa memusnahkan alam sekitar serta menimbulkan banyak kekecohan di dunia. Walaupun orang bawah tanah telah menguasai wilayah orang Nunuk Ragang, namun dendam kesumat orang bawah tanah tidak pernah luntur. Percubaan untuk membunuh penghulu dan si ayam jantan sakti orang Nunuk Ragang sentiasa menjadi misi utama mereka. Demi menjaga keselamatan si penghulu, dikatakan si ayam jantan sakti telah menerbangkan penghulu serta beberapa penduduk yang tinggal ke satu kawasan pergunungan yang tanahnya agak berlumpur. Kawasan itu dikenali sebagai Ranau. Malah, nama Ranau itu juga bermaksud lumpur di dalam bahasa Kedazan dusun. Orang Nunuk Ragang membuka sebaik mungkin dan hidup di Ranau untuk seketika di dalam aman dan damai. Orang bawah tanah pula masih tidak berpuas hati dan mereka mengejar sehingga ke Ranau pula. Ironinya, dengan kesaktian yang ada pada si ayam jantan, segala niat diketahui lebih awal, maka kali ini diterbangkannya pula si penghulu sehingga ke Tambunan. Orang bawah tanah pula meneruskan perjuangan mereka untuk menghapuskan ayam jantan sakti dan juga penghulu, tetapi mereka sering gagal. Setelah kegagalan kali ketiga bagi orang bawah tanah dan kerana penghulu dan si ayam jantan telah pun terbang ke apin-apin pula, episod buru-memburu ini tiada kesudahan bagi si orang bawah tanah. Dari apin-apin, si penghulu dan ayam jantan telah terbang ke seluruh pelusuk bumi di Sabah dan salah satunya ialah Keningau. Keningau adalah salah satu kawasan yang kaya raya dengan kayu manis dan begitu juga bagaimana Keningau mendapat nama yang bermaksud kayu manis di dalam bahasa Kadazan dusun. Akhirnya si penghulu dan si ayam jantan menemui ajal mereka. Episod kelangsungan hidup mereka berdua menemui titik nokta apabila si ayam jantan sudah lelah kerana sakit tua dan akhirnya mati. Tidak lama kemudian, si penghulu pula mengikut jejak langkah si ayam jantan yang telah membesarkannya dan membantunya di dalam segenap segi demi kelangsungan hidup orang Nunuk Ragang. Dan pengakhiran itu juga menyaksikan bahawa orang bawah tanah sudah tidak memburu ketua orang Nunuk Ragang lagi dan mereka kekal hidup bersama hingga ke hari ini. Struktur Nunuk Ragang yang disaksikan sekarang menyerupai sepohon kayu yang ditebang merupakan ekspresi kepada pohon kayu ara merah gergasi yang dikatakan telah musnah ditebang oleh orang bawah tanah suatu waktu dahulu. Cerita sampai di sini. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih.